Hai semua, yang ini adalah sambungan untuk hidrokarbon part 2. Standard pembelajaran untuk hidrokarbon ada 3. Jadi video sebelum ini cikgu sudah terangkan yang pertama, di mana kamu sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan sebatian hidrokarbon dan bagaimana sebatian hidrokarbon itu terbentuk. Okay? Jadi untuk video kali ini, cikgu akan terangkan yang 5.2.2 iaitu menamakan ahli kumpulan homolog alkana dan alkena dari karbon 1 hingga karbon 6 dan yang ketiga, berkomunikasi tentang sumber tenaga alternatif dan tenaga boleh baharu dalam kehidupan seharian. Okey, jadi yang ini ringkasan topik lalu di mana kita berhenti. Sebatian hidrokarbon masih ingat maksudnya kan? Sebatian hidrokarbon merupakan sebatian karbon yang terdiri daripada hidrogen dan karbon sahaja. Alright. Dan terdapat 2 iaitu hidrokarbon tepu dan juga hidrokarbon tak tepu. Okay, jadi ini maksudnya kalau hidrokarbon tepu itu dia punya ciri dia mempunyai ikatan kovalen yang tunggal di antara atom karbon dengan atom karbon yang lain, di mana ikatan kovalen tunggal itu kita wakilkan dengan yang ini single line. Okay, so ini contohnya alkana. Kemudian hidrokarbon tak tepu pula, dia mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2 di antara atom karbon dengan atom karbon, atau ikatan kovalen ganda 3 di antara atom karbon dengan atom karbon. Jadi sama ada dia ada ini. Okey, ikatan kovalen ganda 2. Ikatan kovalen ni ikatan di antara dua unsur ini kan, karbon dengan karbon. So kita wakilkan dengan garisan yang double line ini ataupun ganda 3 lah. Ini contoh dia. Okey nah. So dia ada double line di sini. Kalau alkana semua single line antara karbon dengan karbon dan karbon ini ya. Nah, kalau yang alkana at least one, alkena ini at least one. Okay. So ini sudah last lesson. Untuk hari ini siri homolog. Jadi pertama sekali kita lihat apa yang dimaksudkan dengan siri homolog. Apa itu siri homolog? Jadi siri homolog ini dia merupakan satu siri yang mana terdiri daripada kumpulan sebatian organik tertentu yang mempunyai sifat kimia yang serupa. Okay, so dia macam kelas begini kan. Di dalam itu terdiri daripada sebatian organik, artinya sebatian yang berasal daripada benda hidup, dan setiap sebatian itu dia akan mempunyai sifat kimia yang serupa. So itu yang kita panggil sebagai siri homolog. Jadi alkana dan juga alkena yang tadi itu hidrokarbon itu dia merupakan contoh siri homolog. Okey, jadi kita akan belajar tentang siri homolog berdasarkan alkana dan alkena ini. Jadi kita lihat yang alkana dahulu. Okay, jadi kita sudah tahu alkana ini merupakan sejenis hidrokarbon, iaitu hidrokarbon tepu. Di mana ikatan kovalen tunggal antara setiap atom karbon dengan atom karbon lain. Yang ini tu kan? Okay, jadi C ini karbon, H ini hidrogen. Sebab hidrokarbon kan? Jadi di dalam dia tu cuma ada hidrogen dan karbon sahaja. Dan di antara karbon dengan karbon, dia semua adalah ikatan kovalen tunggal. Ini ikatan kovalen. Okay, single line. Kita wakilkan dengan single line. Dan setiap ahli siri homolog alkana ini, kita wakilkan dengan formula AMP-nya CnH2n+2. Okay, artinya semua jenis-jenis alkana sebatian alkana ini dia punya formula. Dan N ini merujuk kepada nombor 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, jadi macam mana menggunakan ini? Contohnya,
katakan N ini adalah 1, jadi kamu ganti. N ini adalah 1, oke, C1, H2 darab 1 tadi, tambah 2, berapa itu? 4. So, maksudnya formula dia adalah C1H4. Nah, itu contoh aja. Jadi, formula ini mewakili bilangan atom karbon dan atom hidrogen dalam sebatian alkana tersebut. Oke, contohnya lagi yang ini nih, ada berapa karbon dia ini? Ada 3 kan? Jadi katakan N dia itu 3. C3, H, gantikan nomor 3 sini. 2 darab 3, 6, tambah 2, 8. C3, H8. Ngam ke tidak? C3. 3 atom karbon, dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atom hidrogen. Paham kan? So, itu yang dimaksudkan dengan formula bagi alkana. Oke, alkena pula. Jadi, alkena ini sebatian hidrokarbon tak tepuh, di mana mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2 antara atom karbon dan juga atom karbon di dalam sebatian tersebut. So, at least one. Dia ada ikatan kovalen ganda 2. Kita wakilkan dengan double line ini. Oke, di antara karbon. Dan setiap ahli siri homolog alkena ini kita wakilkan dengan formula AMP-nya CnH2n. Ada beza sedikit dengan alkana tadi kan? Kalau alkana tadi plus 2 lagi di sini. Oke, dan N untuk alkena ini dia mewakili nomor bermula dengan 2. So, tiada number 1. Tiada number 1, 2, 3, dan seterusnya. Kenapa tiada number 1? Sebab kalau dia ada number 1, dia tidak akan dapat membuat ikatan kovalen ganda 2 itu. Oke, so dia bermula dengan 2 atom nomor 2. Artinya at least ada 2 atom karbon di dalam alkena. Jadi macam mana guna ini? Kita start katakan 2. 1 tidak, 2. So C2 H2 darab 2. 2 darab 2 4. So C2 hidrogen 4. H4. Oke, itu formula dah. Ataupun kalau dalam raja ini dia ada 3 atom karbon, jadi maksudnya N itu 3 kan? So C3, H itu 2 darab 3, 6. Enggak? So 1, 2, 3 atom karbon di dalam, hidrogen ada 6 tadi kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngam kan? Oke, so itu cara kita menggunakan formula AMP-nya. Tapi ingat, alkena N itu bermula dengan nomor 2. Alkana tadi N itu mula dengan nomor 1. Jadi nama alkana dan alkena yang ini kita lihat bagi 6 ahli pertama di dalam alkana dan alkena, di mana kita merujuk kepada bilangan atom karbon yang terdapat dalam sebatian tersebut, yang C tadi itu. Oke, jadi ini nama-nama yang terdapat dalam sebatian alkana dan alkena. Kalau kamu tengok di sini, B saja, E dengan I saja ini. Jadi, kita bermula dengan karbon 1. Bilangan karbon N itu kan tadi 1 hingga 6. 6 ahli yang pertama. Jadi, alkana bila 1 metana, 2 etana, bila ada 3 karbon propana, 4 karbon butana, 5 karbon pentana, dan 6 karbon itu heksana. Kita rujuk kepada bilangan karbon di dalam. Oke, kalau alkena pula, so remember dia tidak bermula dengan 1. So tiada. Oke, tiada alkena dengan bilangan karbon 1. Tidak wujud. Dia terus kepada sekurang-kurangnya 2 bilangan karbon di dalam, yaitu mula dengan etena. Tukar huruf saja, bahkan E bagi I. Yang ini nomor dia ini mewakili bilangan karbon di dalam. Etena, propena, butena, pentena, dan
heksana. Oke, so itu adalah penamaan alkana dan alkena lah, siri homolog dalam hidrokarbon. 6 ahli yang pertama. Oke, jadi yang ini yang terakhir, sumber tenaga alternatif dan juga tenaga boleh baharu. Jadi kita tahu bahawa bahan api fosil, kita sudah belajar kan, bahan api fosil ini merupakan sumber tenaga tidak boleh baharu yang semakin berkurang. Kenapa kita cakap dia sumber tenaga tidak boleh baharu? Kerana bahan api fosil ini mengambil masa yang sangat lama untuk terbentuk kan, berjuta-juta tahun kan. Alright, tapi bila kita guna, dia cepat habis lah bah. Jadi kita akan mengambil masa yang sangat lama untuk menggantikan bahan api fosil yang kita gunakan sekarang. Jadi, wujud suatu keperluan untuk kita mencari sumber tenaga alternatif untuk membekalkan tenaga dalam kehidupan harian lah. Maksudnya untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil. Okay? So, itu keperluan. Dan sumber tenaga alternatif untuk menggantikan bahan api fosil ini tidak bolehlah sembarangan. Kita kena cari sumber tenaga alternatif yang boleh baharu. Okay? Artinya tidak akan habislah. Jadi ini adalah contoh-contoh sumber tenaga boleh baharu yang kita boleh jadikan sebagai sumber tenaga alternatif. Okay? Alternatif kepada bahan api fosil. Alright. Jadi kebanyakan ini kamu sudah pernah belajar. Yang pertama kita ada sumber tenaga solar, iaitu kita menggunakan tenaga daripada cahaya matahari. Okay, jadi cahaya matahari itu akan diserap oleh sel solar dan sel solar ini boleh convert. Okay, dia ada fotovoltan di dalam. Dia mampu untuk mengubah cahaya daripada matahari ini menjadi tenaga elektrik. Okay. Kemudian kita ada sumber tenaga angin di sini. Kita ada kincir angin, di mana angin itu dia akan menyebabkan yang ini bergerak. So bila bergerak, dia boleh menjana tenaga elektrik lah. Okay, ini kamu sudah belajar bahkan sebelum ini. And then next one yang ini sumber tenaga hidro. Ini lagi lah memang kita gunakan di negara kita lah. Okay, kalau di Sabah kita ada di mana? Ada di Tenom kan satu sumber tenaga hidro, yaitu kita membuat empangan. Okay, kita membuat empangan dan empangan ini yang akan menjana tenaga elektrik. Okay, tapi yang ini yang seterusnya ini kita mau explore lagi nih, yaitu yang pertama ini sumber tenaga biogeosim. Jadi sumber tenaga biogeosim ini kita menggunakan sisa-sisa organik. Okay, sisa organik itu kita bakar untuk menghasilkan tenaga lah. Okay. Jadi sisa daripada pertanian semua itu. And the next one kita ada sumber tenaga geoterma, yang mana yang ini kita menggunakan tenaga haba di bawah permukaan bumi itu. Okay. Untuk menjana tenaga elektrik. Tapi yang ini ikut bentuk muka bumi lah, bukan semua tempat yang sesuai. Sama juga yang ini pun kan mengikut tempat yang sesuai lah. And then next lagi sumber tenaga air pasang. Okay, jadi air pasang ini macam mana? Air pasang surut kan? Jadi air pasang ini dia naik atau turun paras air laut lah. Ada beza sedikit dengan sumber tenaga hidro ini. Kalau yang ini di laut. So ini kamu sudah belajar air naik turun itu kan disebabkan oleh putaran bumi kan, dan juga tarikan graviti bulan. Jadi apa yang berlaku di sini kalau ini ketika air pasang itu pintu empangan akan dibuka, kemudian air itu akan dikumpul di empang sehingga ke paras yang tinggi. Jadi bila air surut, air yang terperangkap itu akan dilepaskan lagi untuk menggerakkan turbin yang terletak dalam laut. So ini di laut lah. Kalau yang tenaga hidro itu bukan kan, di sungai kan. And then yang ini sumber tenaga gelombang ombak pula, di laut juga.
Oke, cuma yang ini kita menggunakan ombak itu, sebab ombak dia mempunyai tenaga keupayaan dan juga tenaga kinetik kan. Jadi tenaga daripada ombak itu dia akan digunakan untuk memutarkan turbin dalam stesen jana kuasa. So itu adalah antara sumber tenaga boleh baharu yang kita boleh gunakan untuk menggantikan bahan api fosil. Selain daripada itu ada juga tapi yang ini belum lagi lah kan, ada juga potensi untuk kita menggunakan stesen jana kuasa nuklear lah. Okey, tapi ada kebaikan dan keburukan lah yang perlu dinilai sebelum kita membuat keputusan untuk menggunakan tenaga nuklear. Alright. Jadi itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Stay safe. Bye.